Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. DAP tidak pernah tentang program Islam. Ahmad Zahid. Berita harian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata banyak dakwaan mengatakan Melayu dan Islam di bawah kerajaan Madani kini terancam, sedangkan jika dilihat di bawah negeri pimpinan DAP, khususnya Pulau Pinang tetap melaksanakan banyak program memanfaatkan umat Islam. Katanya ini terbukti dengan pelaksanaan program Pratahfiz yang dilaksanakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang sama sekali tidak ditentang DAP. Kita harus mengetahui DAP yang menjadi rakan kita dalam kerajaan perpaduan tidak pernah menentang sekalipun terhadap program ini apabila saya bentangkan di dalam perbincangan jemaah menteri. Malah, mereka sangat berhati-hati terhadap perkara 153 dalam perlembagaan, yaitu kedudukan agama Islam, hak orang Melayu, serta kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran program Pratahfiz peringkat negeri Pulau Pinang di Bukit Pancor di sini hari ini. Ahmad Zahid berkata, beliau berharap soal Islam terancam tidak dijadikan isu terutamanya dalam kempen pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Beliau berkata program Pratahfiz yang melibatkan 10.843 tabika dan tadika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di seluruh negara itu menekankan soal pengajaran ayat-ayat Al-Quran termasuk ibadah sholat. Selain pengajaran ayat-ayat Al-Quran, program ini memberi penekanan terhadap ibadah yang lain termasuk ibadah sholat dan pendidikan awal yang kita perlu lakukan. Beliau turut berharap menjelang tahun 2026 akan terdapat kira-kira 150.000 pelajar atau anak-anak di Tabika dan Tadika Kemas yang akan mengikuti kelas Pratahfiz ini, katanya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dakwa Ugut dipecat, Guan Eng bohong terang-terangan. Tun M. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hari ini menafikan dakwaan Lim Guan Eng bahwa dia pernah mengancam untuk memecat pemimpin DAP itu daripada kabinetnya, dengan menyifatkan kenyataan itu sebagai pembohongan terang-terangan. Menurut Mahathir, dia menghormati kedudukan Lim sebagai pemimpin parti komponen walaupun mereka berbeza pandangan dengan dalam perkara tertentu. Saya tidak pernah mengugut untuk memecat Guan Eng. Itu pembohongan terang-terangan. Dia adalah ketua DAP, anggota gabungan. Saya mesti menghormati kedudukannya. Satu-satunya menteri yang saya gugurkan ialah Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan ketika itu, kata Mahathir dalam satu kenyataan. Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu mengulas tulisan bekas Setiausaha Agung DAP itu semalam yang mendakwa Mahathir secara terbuka mengancam untuk memecatnya 3 kali selepas dan semasa mesyuarat kabinet berhubung beberapa isu. Dia mendakwa Mahathir kecewa apabila mendesak kerajaan mengurangkan caj tol Lebuh Raya Utara Selatan Plus sebanyak 18%.
dan menentang rancangan bekas Perdana Menteri itu untuk mengharamkan UMNO. Mengulas mengenai isu tol, Mahathir berkata keputusan untuk mensuhkan tol tidak dibuat secara bersendirian. Menurut Mahathir, tugasnya ialah mempengurusikan mesyuarat kabinet dan kedua-dua mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan. Akhirnya kabinet yang memutuskan, bukan Perdana Menteri sahaja. Menteri Keuangan ada suara. Jika kabinet tak nak menghapuskan tol, maka tol tidak boleh dihapuskan, katanya. Mahathir juga menafikan dakwaan Lim bahwa dia mahu mengharamkan UMNO sebagai parti politik. Menurutnya, dia terkejut dengan kenyataan dibuat Lim berkenai tugasnya sebagai Perdana Menteri kali kedua dan ingin mendengar pendapat orang lain yang pernah bekerja dengannya selama 22 tahun. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Guan Eng balas kenyataan separuh benar Tun M. Kuala Lumpur. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba untuk memecatnya sebanyak 3 kali di hadapan kabinet ketika beliau Menteri Keuangan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH pada 2018. Guan Eng yang juga bekas Setiausaha Agung DAP mendakwa Dr. Mahathir bertindak demikian disebabkan keazaman beliau untuk melaksanakan langkah-langkah yang dijanjikan dalam Manifesto Pilihan Raya PH 2018. Kenyataan itu dimuat naik bekas Ketua Menteri Pulau Pinang berkenaan sebagai maklum galas terhadap buku bertajuk Shattered Hopes ditulis Roman Bose yang mengupas peristiwa politik Malaysia pasca 2018. Buku Shattered Hopes karangan Roman Bose tentang politik tanah air pasca 2018 mendedahkan sudut pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya mengkritik pandangan Dr. Mahathir dalam buku itu yang disifatkannya kenyataan separuh benar dan palsu. Selain mendakwa Dr. Mahathir secara terbuka mengugut untuk memecatnya sebanyak 3 kali semasa mensurat kabinet, katanya, bekas Perdana Menteri itu juga secara terbuka marah dengan desakan berterusannya untuk mengurangkan tol Lebuh Raya Utara Selatan Plus sebanyak 18%. Beliau juga menentang tindakan saya bagi melaksanakan tender terbuka untuk perolehan kerajaan dan memberi peruntukan pembangunan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, tulisnya. Menyifatkan bekas ahli parlimen Langkawi itu menggunakan ingatan selektif untuk memaparkan dirinya dengan cara yang menguntungkan, katanya, mudah untuk mengaitkan apa yang dilakukan Dr. Mahathir dengan faktor usia. Bagaimanapun, Guan Eng berkata beliau melihat tindakan Perdana Menteri paling lama mengetuai pentadbiran negara itu adalah disebabkan cita-cita dan azam tinggi serta motivasi politik membalas dendam. Ia memaksa saya menulis dan memperbetulkan kenyataan tersebut, katanya menambah selaku Menteri Keuangan ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, beliau berada di sebelah pemimpin veteran itu dengan hasrat melaksanakan manifesto PRU 2018 oleh PH. Malang sekali apabila beliau mula menghina tekad dan janji manifesto tersebut secara terbuka dan kemudiannya terang-terangan mengingkari hampir setiap janji pilihan raya utama yang dibuat oleh PH.
Bermula dengan kenyataan bahwa manifesto pilihan raya PH bukanlah kitab suci kepada menentang janji-janji utama secara terbuka seperti pengurangan tol Lebuh Raya, pentadbiran PH pada 2018 lantas menjelma menjadi medan pertempuran sengit setiap hari, katanya. Pertembungan adalah jelas di antara mereka yang ingin melaksanakan janji pilihan raya dengan kumpulan yang didakwanya diketuai timbalan Presiden PKR ketika itu dan bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohammed Azmin Ali. Tidak heranlah populariti PH jatuh merundum apabila beliau beria-ia menentang sekutu sendiri sama seperti serangan terhadap lawan politiknya, katanya lagi. Bekas Menteri Keuangan itu berkata, walaupun mendapat tentangan Dr. Mahathir, beliau berjaya melobi majoriti anggota kabinet untuk bersetuju dengan cadangan-cadangan dikemukakannya yang didakwa menyebabkan bekas Perdana Menteri itu kecewa. Beliau juga terkejut dengan penentangan saya terhadap hasrat beliau bagi mengharamkan UMNO sebagai parti politik. Biarpun kita menentang UMNO ketika itu, saya berpandangan hal ini adalah jelas bertentangan dengan hak asasi, yaitu kebebasan untuk berpersatuan. UMNO tidak pernah mengharamkan DAP atau PKR semasa kita menjadi pembangkang, dan saya berpandangan pengharaman tersebut bakal menyebabkan kita dilihat jauh lebih teruk daripada UMNO sekiranya dilaksanakan oleh beliau, katanya. Lim Guan Eng, beliau mendedahkan isu itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka berjaya memaksa Dr. Mahathir untuk melupakan hasrat dan idea mengharamkan UMNO. Selain itu, Dr. Mahathir juga sangat marah dengan peranan dimainkan oleh ahli Parlimen DAP Damansara ketika itu, Tony Phua, selaku setiausaha politik saya. Berkali-kali beliau memberikan bayangan untuk saya memecat Tony Phua. Saya enggan tunduk kepada desakan tersebut dan menjelaskan bahwa saya juga akan meletakkan jawatan sekira Dr. Mahathir memaksa pemecatan Tony Phua, katanya.